إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Husaini, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, petang ini kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam tazkirah sebelum berbuka. Ustaz Ahmad, tazkirah sebelum berbuka sebagai salah satu cara kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah maklum bahawa bulan Ramadan bulan yang di mana ibadah, setiap ibadah itu dilipat gandakan ganjarannya. Dan di antara cara kita nak bersemangat dalam beribadah seperti disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah di satu bab dalam Riyadhus Shalihin itu, iaitu pelbagainya kathratu turuqil khair, tajuk bab, banyaknya jalan kebaikan. Kenapa banyak jalan kebaikan? Sebab Allah Subhanahu wa taala dia tahu manusia ni, dia kalau buat satu benda sama ni dia rasa boring. Kalau makan nasi setiap hari pun buka, boring ke tak? Sekali kena ada mi kari, laksa, kadang-kadang ada, kan? Hari tu teringin sangat nak makan roti john, tapi setiap hari makan roti john, jadi bosan juga, kan? Walaupun sedap. Jadi macam tu juga dalam kita beramal, Allah Subhanahu taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tahu bahawa kita ni mudah untuk merasa bosan. Manusia ni memang innal insana khuliqa halu'a. Manusia memang diciptakan memang cepat, memang cepat cepat resah. Halu'a, kan, cepat resah, cepat susah hati, cepat boring. Walaupun dia duduk dalam hotel yang paling bagus sekali. Datang kalau saya pernah ikut sekali Jumaat Haji, itu Jumaat Haji sekali, kan, sekali sekali. Tapi pakej lain lah, saya mau tahu buat pakej 70,000 punya pakej. Hotel paling bagus sekali, makanan dia punya banyak. Tapi jemaah lepas 5 hari dia kata, Ustaz, boring lah Ustaz. Nak tahu baru nak makan kebab yang 3 riyal juga. Lepas dia dah makan dekat buffet yang paling mahal sekarang. Begitu juga Allah SWT dia tahu akan kita punya sikap, kita sifat macam ni. Sebab Allah Ta'ala memperbanyakkan kebaikan. Antara jalan kebaikan bulan Ramadan itu baca Quran, zikir, bersedekah. Jadi antara jalan kebaikan juga adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Betul, riwayat sebahagian salaf, mereka menutup kitab-kitab pengajian. Seperti Al-Imam Malik rahimahullah. Riwayat dari Imam Malik rahimahullah, dia tutup kitab pengajian kitab dia pada bulan Ramadan, menumpukan pada pengajian Quran. Tetapi tidak sedikit juga riwayat daripada salaf yang mereka itu pada bulan Ramadan makin rancak mereka berkongsi ilmu. Contohnya Ali Al-Madini, ulama hadis yang besar, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, pada bulan Ramadan banyak juga mengajar hadis. Guru kami Syekh Salih bin Abdullah Al-Usaimi hafizahullah ta'ala, seorang syekh namanya Salih bin Abdullah Al-Usaimi, bukan Syekh Utsaimin. Syekh Salih Al-Usaimi itu orang besar dekat Madinah. Kalau dia mengajar dekat Masjid Nabawi itu, dia ada pintu belakang sampai pintu depan penuh anak murid dia. Dan dia mengajar sekali kelas 4 jam, tuan-tuan. Satu kelas dia 4 jam. Bukan sejam, bukan setengah jam. Beliau kata, beliau biasa melakukan program khatam Sahih Bukhari pada bulan Ramadan selama 24 hari, membaca 7,000 lebih hadis. Pada Ramadan tahun 2011 Sahih Bukhari, 2012 Sahih Muslim, 2013
Tirmizi, 14 Abu Daud, juga khatam. Masya Allah. Sekali duduk 4 jam, 5 jam dari pagi sampai duha. Jadi kita pelbagaikan kebaikan, dan antara pintu kebaikan yang pelbagainya adalah kita minta ilmu, menyebarkan ilmu. Saya ada peluang untuk menyebarkan ilmu, berkongsi, dan tuan juga ada peluang untuk mendengar, dan mungkin ada komentar selepas ini insya-Allah. Jadi saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW. Kita bulan Ramadan, bulan yang di mana kita banyak berdoa, dan kita semua sedia maklum bahawa doa yang terbaik adalah doa Nabi SAW. Jadi dalam hadis ni ada satu doa yang sangat bagus, tetapi doa tu dia ada cerita di sebalik doa. Kita dengar hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya ataupun dalam jami'nya. Jami' At-Tirmizi, lebih tepat, bukan Sunan At-Tirmizi, Jami' At-Tirmizi lebih tepat. Sebab apabila sunan dengan jami', jami' kumpul, sunan tak kumpul. Yang diploma, belajar diploma jadi. Tak ingat. Sunan dia kumpulkan hadis-hadis perbuatan Nabi SAW saja. Perbuatan Nabi. Adapun jami' dia kumpulkan semua bab, tafsirnya, sirahnya, tarikhnya, semua sekali jami'. Kata para ulama, At-Tirmizi ni lebih tepat disebut jami', macam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni Jami' Al-Bukhari, Jami' hadis jami'. Nah, daripada Mu'adz bin Jabal, hadis ini daripada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal meninggal masa bila? Meninggal sebab wabak juga, macam kita Covid juga, dekat Syria. Muda lagi, 33 tahun dia meninggal. Muda lagi. Mu'adz bin Jabal. Sedangkan dia a'lamuhum bil fara'id. Kata Nabi SAW, sahabat Nabi yang paling pandai ilmu fara'id ialah Mu'adz bin Jabal. Meninggal umur 33 tahun. Dia kata, ihtabasa anna Rasulullah SAW dhata ghadatin. Satu pagi, Nabi SAW ni tak keluar-keluar dari rumah dia untuk sembahyang subuh berjemaah. Para sahabat semasa Nabi SAW hidup, mereka takkan jadi imam sehingga tunggu Nabi SAW jadi imam dekat Masjid Nabawi. Nabi satu hari Nabi tak keluar-keluar untuk sembahyang subuh, sehingga hatta natara'a, sehingga kami nampak macam dah nak keluar matahari dah. Nak terbit matahari dah. Masih lewat Nabi keluar. Fa kharaja sari'an, kemudian Nabi tiba-tiba keluar. Fa thuwiba bis-salah, kemudian iqamat dengan segera. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tajawaza fi salatihi. Dan Nabi pun salat jadi imam, tapi kali ini Nabi salat dengan ringkas. Tajawaza fi salatihi, Nabi ringkas. Biasanya solat subuh Nabi panjang. Biasa berapa ayat Nabi baca solat subuh? 100 ayat. Nah, jadi kalau sembahyang tarawih baca suku muka tu tak aci sebenarnya. Ya, kalau saya tak ada ni mungkin boleh panjang kot, ya kan? 10 muka satu. 10 muka satu rakaat. Wah, insya-Allah. 10 muka satu rakaat. Lagi Imam dan Bilal 10 muka satu rakaat. Cantik lah tu, ngam lah tu, kan? Ya, wa tajawwaza fi salinkas. Falamma sallama da'a bi sautihi, maka lepas solat Nabi kata, ala masafikum. Dia kata, stay dulu dekat saf, jangan bangun. Ala masafikum kama antum, macam mana kamu duduk pas nak solat tadi. Thumma fatala ilaina, Nabi pun memandang kepada kami. Faqala amma inni sa'uhaddithukum ma habasani alaikum ghadat. Dia kata, aku nak ceritakan kepada kamu apa yang menyebabkan aku terlewat keluar sembahyang subuh pagi ni. Kata Nabi SAW. Dia kata, inni qumtu bil lail, aku bangun malam nak qiyamul lail. Nabi tidur dan Nabi bangun, kan? Amma ini fa'anam, aku wa anam. Aku tidur dan aku bangun. Maksudnya tak sunnah solat sepanjang malam, kecuali
Dalam pau saya ingat. Jadi kecuali 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan Nabi hanya solat tidur, hampir tak tidur malam. Betul kata Syekh Salih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala wa fakkallahu asrahu, Nabi SAW tak disunahkan untuk tidak tidur untuk beribadah melainkan pada akhir Ramadan. Melainkan pada akhir Ramadan. Lepas tu di setengah markas sunnah di Indonesia kan, seperti tempat Ustaz Zulkarnain. Malam pukul 10 sampai subuh ni qiyamul lail. Dia punya tarawih ni. Bukanlah straight macam tu Kalau kita pergi macam mana Ustaz straight? Tak penat ke? Tak. Dia 4 rakaat mesti dia relax setengah jam. 4 rakaat lagi, sambung lagi sampai subuh. Masya-Allah. Lepas tu kita ni sunnah-sunnah Malaysia ni kalah teruk dengan sunnah Indonesia manja kita. Baik. Maka Nabi pun faqumtu, maka aku bangun untuk qiyamul lail min as-salat, fatawaddatu, maka aku ambil wuduk, fasallaitu, maka aku salat ma qudira li, sekadar mana yang ditakdirkan bagiku, fana'astu fi salati fastasqaltu. Lepas main tu aku rasa macam mengantuk sangat. Fana'astu, aku rasa mengantuk sangat. Kemudian aku pun tertidur. Maksud Nabi pun tertidur masa qiyamul lail. Maksud Nabi pun mengantuk masa qiyamul lail. Kita pun memang wajar untuk mengantuk masa qiyamul lail. Jangan saya qiyamul lail tak mengantuk, segar mata saya. Kan? Action betul kan? Tak, yalah kan. Nak pula kalau orang muda suka tidur lambat. Memang pagi dia mengantuklah. Kan kalau warga emas pukul 9.30 dia tidur. Kan? Warga muda ni macam-macam, nak main Facebook lagi, nak Instagram lagi, TikTok lagi, macam-macam urusan-urusan dunia yang sibuk. Jadi dia akan tidur lambat. Jadi memang wajar dia mengantuk. Fana'astu fastasqaltu. Okey, itu ujian dia. Fa idza ana bi rabbi, ketika tu Nabi SAW mimpi aku bersama Tuhanku fi ahsani surah, dalam rupa yang begitu cantik. Hadis ni jadi iskal, jadi perbincangan. Boleh ke mimpi nampak Allah Ta'ala? Macam mana tuan-tuan? Boleh tak mimpi nampak Allah? Hadis ni kata, فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي, ketika aku bersama Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala fi ahsani surah, dalam rupa yang paling cantik. Dalam riwayat lain, riwayat ini disahihkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Dia kata Nabi mimpi melihat Allah Ta'ala dalam rupa pemuda yang umur macam remaja-remaja, cantik rupa dia. Mana tu? Boleh tak mimpi nampak Allah? Soalan pertama dulu, sebelum kita mimpi, boleh tak nampak Allah Ta'ala? Pertama, nak nampak Allah kena mati. Hidup kat dunia takkan nampak Allah Ta'ala. Hidup dunia takkan nampak. Macam masa Nabi Isra' Mi'raj, Aisyah tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang tanya kat Aisyah, ada tak Nabi nampak tak Allah Ta'ala masa Isra' Mi'raj? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad qafa sya'ri mimma taqul, atau mimma qult. Dia bergemang bulu tengkuk aku bila kau tanya soalan tu. Kata Aisyah. Dia kata macam mana Nabi nak melihat Allah Ta'ala? Hijabuhun nur fa inna arah. Dia kata hijab Allah Ta'ala itu cahaya, macam mana aku nak nampak. Jadi kita akan nampak Allah Ta'ala dekat dunia ni. Innaka lan tarani. Kan, kamu takkan nampak aku dekat dunia ni, tapi kita akan nampak Allah Ta'ala akhirat. Okey, nampak Allah dalam mimpi, boleh tak? Dekat sini ulama bincang, boleh tak nampak Allah Ta'ala dalam mimpi? Kalau tak nampak ketika dengan mata kepala ni, pendapat yang paling senang faham lah tentang ni, dalam lapar ni, kita ambil yang paling tepat ni terus, iaitu boleh yang kita mimpi nampak Allah tu bukan nampak Allah jasadnya, bukan zat Allah Ta'ala, bukan. Ialah kita nampak mimpi kita nampak iman kita terhadap Allah Ta'ala. Sebabkan Nabi SAW iman dia kepada Allah Ta'ala itu iman yang sangat bagus, sangat cantik, sangat elok. Sebab itulah Nabi nampak Allah dalam bentuk lelaki yang muda, yang cantik, molek. Bukan macam umum sepak puluhan dah boroi. Cuma dah mata pun dah muka sini kan muda. Dia kan baru memang muda tu waktu yang cantik elok rupanya. Jadi kesimpulan tadi,
Nampak Allah tu maksudnya zat Allah ke? Tidak. Maksud mimpi nampak Allah itu mimpi nampak kadar iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin bagus iman kita kepada Allah Taala, makin cantik mimpi kita, apa yang kita nampak. Kemudian lelaki tadi yang Nabi nampak tadi, itu Allah Ta'ala, dia kata, Ya Muhammad. Dia panggil, Ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka Nabi kata, Labbaik ya Rabb. Labbaik. Labbaik maksudnya apa? Aku sahut seruanmu. Itu orang Arab kalau panggil anak disahut labbaik. Ahmad, labbaik. Bukan nak bagi haji je labbaik. Labbaik tu panggil nama, kan? Ya Ahmad, labbaik ya Ustaz, kan? Labbaik ya Rabb. Qala fima yakhtasimul mala'ul a'la. Seolah-olah Allah Ta'ala bagi kuis dekat Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, fima yakhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, kamu tahu tak tajuk apa sekarang para malaikat duduk sekarang ni tengah berdebat ni? Yakhtasim maksudnya apa? Berdebat, berlawan hujah. Rupanya malaikat sedang bergaduh, bukan bergaduh, berhujah, berdebat tentang siapakah, apakah, sedang berdebat tentang satu tajuk. Lalu Allah Ta'ala tanya Nabi, wahai Muhammad, kamu tahu tak tajuk apa yang malaikat duk bincang sekarang ni? Fima yakhtasim mala'ul a'la. Qultu la adri ya Rabb. Maka kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, la adri, aku tak tahu. Ialah benda ghaib, mana Nabi SAW tahu. Qalaha thalathan, 3 kali Allah Ta'ala tanya, Fima yakhtasim mala'ul a'la. La adri ya Rabb. Fima yakhtasim mala'il a'la. La adri ya Rabb. Fima yakhtasim mala'ul a'la. La adri ya Rabb. Aku tak tahu ya Rabb. Assalamualaikum. Fara'aituhu, maka aku nampak, kata Nabi, wada'a kaffahu baina katifayya. Maka lelaki tadi tu letakkan tangannya di belakang Nabi, di antara dua bahunya. Wajadtu burdal anamilihi baina thadiyaihi. Maka tangan tu begitu sejuk sampai ke dada sejuknya. Sejuknya jari jemari itu sampai ke dada Nabi. Nabi terasa sejuk tadi. Fatajalla li kulla shay'in wa'araftu. Ketika itu tiba-tiba Nabi SAW kata, aku dapat jawapannya. Fatajalla li, tajalla nampak, jelas. Bertajalli, jelas, nampak. Semua perkara-perkara yang malaikat-malaikat duk bincang tadi. Fatajalla li kulla shay'in wa'araftu. Faqala ya Muhammad. Sekali lagi Allah Ta'ala kata, labbaik ya Rabb. Wahai Tuhanku, labbaik, aku sahut seruanmu. Dia kata, qala fima yakhtasimul mala'ul a'la. Sekali lagi, kamu tahu tak tajuk apa yang malaikat duk bincang sekarang ni? Nabi kali ni boleh jawab, iaitu fil kaffarat wad darajat. Fil kaffarat wad darajat. Ini bahasa Arab sikit lah. Saya tak boleh kena canggih sikit kan. Saya tak boleh biasa-biasa kuliah dia. Fil kaffarat, iaitu apakah perkara yang menghapuskan dosa dan apakah perkara yang menaikkan darjat. Ini nak kongsi ni tentang puasa ni. Maka dia kata, qala ma kunna qultu, kata masyul iqdami ila al-jama'at. Yang pertama, jalan kaki ke solat jemaah. Masyul iqdami ila al-jama'at. Yang kedua, wal julusu, ini kafarat, ini penghapus dosa. Jadi pertama tadi masyul iqdami ila al-jama'at, berjalan kaki ke solat jemaah. Adakah maksud hadis ni memang literally jalan kaki ataupun kalau saya naik motor, Ustaz? Dapat ke tak dapat? Dapat, tapi namun kat situ kata para ulama, tetap juga jalan kaki ada kelebihan yang lain daripada naik kenderaan. Sebab itulah sebagian salaf, mereka kalau pergi sembahyang Jumaat, kalau mereka naik kenderaan, dia akan letak kenderaan tu jauh daripada masjid dan jalan kaki. Sebab Nabi kata kathratul khuta ila al-masajid. Nabi kata kathratul khuta, antaranya banyak kan tapak kaki.
Sebab tu sebagian sahabat dia jalan, dia sengaja pergi masjid, dia apa? Dia kecilkan tapak kakinya. Kathratul khutu' ila al-masajid wal julus wal mashyu al-aqdam. Lepas tu kita tengok Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, rumahnya 2 kilometer daripada masjid, tapi dia bawa jalan kaki juga. Saya kalau jalan kaki tak banyak anjing, saya jalan kaki. Tapi tempat saya tu kepung, tempat Cina, banyak anjing. Jadi saya trauma kena kerja anjing tu. Sebab saya nak kereta jugalah, kan? Kan? Dan tak khusyuk lah solat, kan? Jadi pertama, al-masyu' al-aqdam ila al-jama'at. Yang kedua, wal julusu fil masajid ba'da salawat, dan tetap duduk di masjid lepas habis solat jemaah. Maksudnya apa? Dia sama duduk sebentar, sama ada dia zikir, ataupun maksud hadis ni ialah dia iktikaf. Okay? Sebab Nabi kata wantidhar as-salah ila as-salah. Nabi kata tunggu solat hingga ke solat yang lain. Itu Nabi kata apa dia? Apa dia punya pahala dia? Macam apa? Riba. Wa dhalika ribat wa dhalika riba. Riba tu apa dia? Ar-ribat yaum wal lailah khairun min dunya wa ma fiha. Kata Nabi sana di Sahih Muslim, ar-ribatu yaum wal lailah, berjaga siang dan malam, menjaga sempadan kaum muslimin lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kata dalam hadis Sahih Bukhari, dia kata antara amalan yang pahala dia tak kurang walaupun orang tu dah meninggal, dia akan berterusan, iaitu pahala riba. Riba ni apa dia? Jaga sempadan kaum muslimin. Jaga sempadan kaum muslimin. Nabi kata siapa duduk menunggu solat antara solat, itu riba. Itu seumpama riba. Wal julusu fil masajid ba'da salawat, duduk dekat masjid. Dan kita semua tahu siapa duduk masjid apa ganjarannya. Hadis Nabi SAW, Nabi kata siapa yang duduk masjid, dia masuk di masjid, dia duduk dia, maka akan dihantar, yub'athu ilaihi malakun, akan dihantar padanya satu malaikat. Malaikat tu akan kata apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat tak berhenti baca doa tersebut sehinggalah selagi mana dia tak berhadath ataupun tak cakap benda meripik. Tak cakap, tak berhadath dan tak cakap benda meripik lah, benda-benda tak sepatutnya dia cakap dalam masjid. Yang ketiga, Nabi kata wa isbaghul wudu' fil makruhat, dan menyempurnakan wudu' ketika waktu yang tak disukai. Kalau masuk waktu tak disukai, waktu sejuk, atau boleh ambil waktu panas sangat, ataupun waktu boleh ambil wudu' tiba isi sentuh pula, baru ambil wudu', atau baru ambil wudu' terkentut pula kan, Allah, perempuan pula kan, makruhat kan. Isbal wudu' indal makruhat, iaitu apa dia? Sempurnakan wudu' ketika waktu kita tak suka, nak ulang wudu' tu balik. Ini 3 kafarat. Qala thumma fima, dan darajat pula. Apakah yang naikkan darjat? Maka Nabi kata it'am ta'am, bagi makan. Walinul kalam, cakap lembut. Wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan solat waktu malam ketika orang semua sedang tidur. Ulang balik, apakah di darajat, penaik darjat, iaitu it'amul ta'am, bagi makan. Walinul kalam, cakap lemah lembut. Wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan solat pada waktu malam ketika manusia semua sedang tidur. Kemudian Nabi Allah Ta'ala berkata sal, Allah Ta'ala kata kat Nabi, jadi wahai Muhammad, minta apa-apa kat aku. Masa dia Nabi baca doa yang sangat bagus untuk kita hafal. Okay. Doa dia, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Coba hafal doa. Wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, wa anta ghfirli wa tarhamani, wa in aradta fitnatan. Doa tu agak panjang sikit lah. Okay. Doa ni macam ni bunyi dia, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepada kamu taufik untuk melakukan khairat, kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan untuk meninggalkan
kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan cintakan orang-orang miskin. Wa an taghfira li wa tarhamani, dan agar engkau mengampunkan aku ya Allah dan merahmati aku. Wa idza aradta fitnata qaumin, dan kalau engkau nak memfitnah satu kaum. Maksud memfitnah satu kaum, mengazab satu kaum, ataupun boleh juga menimbulkan apa dia, timbulnya fitan dalam kaum tersebut. Apa fitan? Kekacauan, kesesatan, bid'ah tersebar. Maka fatawaffani ghairu maftun, maka wafatkanlah aku ya Allah tanpa aku terkena fitnah tersebut. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku mohon kepadamu cintamu ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak ni boleh juga maksudnya ya Allah aku mohon agar aku ni mencintaimu. Boleh juga maksudnya ya Allah aku mohon kecintaanmu kepadaku. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku mohon kepada kamu kecintaan kepadamu, ataupun kecintaanmu. Ini dua maksud. Satu, ya Allah, jadi aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau masukkan dalam hatiku sifat cinta padamu, macam dalam Quran. Allahumma habib ilainan iman, walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Itu Allah Taala habbaba ilaikumul iman. Jadikan sebenarnya juga doa apa dia? Umar Al-Khattab, ya Allah jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih daripada cinta segala-galanya, hatta air sejuk. Sebab Nabi Umar Al-Khattab sebut, sehinggalah walaupun air sejuk. Kita air sejuk senang lah, kita teh kuih je. Zaman Umar Al-Khattab susah dapat air sejuk. Dekat Madinah ada 4 telaga. Daripada 4 telaga tu, satu je telaga paling sejuk. Telaga tu Nabi mandi, dan Nabi kata kalau aku meninggal, mandikan aku daripada telaga tersebut. Satu je air yang sejuk. Maksudnya bukan senang nak cari air sejuk dekat zaman tu. Lepas tu Umar Khattab kata, ya Allah jadikan kecintaanku kepadamu lebih daripada cinta aku pada segala-galanya, hatta air sejuk. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang yang mencintaimu. Sama juga doa ni dia dua arah. Maksudnya ya Allah, aku mohon agar orang yang cinta Engkau tu sayang ke aku juga, cinta ke aku juga ya Allah. Maksudnya kita ada orang yang cinta ke Allah Ta'ala, macam para anbiya, para salihin. Kita harap orang tu pun sayang dekat kita juga. Sebab tandanya orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, itu orang salih cinta kat dia. Bukan semua orang cinta kat dia. Kalau semua orang suka dia, ya itu masalah. Ahli bid'ah suka, ahli maksiat pun suka, kuburiyun pun suka. Tapi kalau yang ahli bid'ah benci dia, ahli sunnah suka dia, itu ngam lah tu. Itu bagus. Kenapa? Sebab dalam hadis sebut, Inna Allah idza ahabba 'abdan idza da'a Jibril. Kerana Allah Ta'ala bila dia sayang seseorang, Allah Ta'ala akan panggil Jibril. Dalam hadis tu kan, biasa ustaz kita mengajar kan, Allah Ta'ala bila sayang seorang, dia akan panggil Jibril. Allah Ta'ala kata apa? Kata, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Sesungguhnya aku sayang si fulan. Wahai Jibril, sayang dia. Maka Jibril pun lepas dapat arahan tu, dia kata, ya Allah, sekarang aku cinta si fulan. Kemudian Jibril akan turun ke langit yang lebih rendah lagi. Dan Jibril akan pergi turun ke langit yang lebih rendah. Jibril akan umumkan kepada sekalian malaikat. Sebab Allah Ta'ala bila perintahkan sesuatu, Allah sebut dalam Quran, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq. Kata Allah dalam Quran, bila Allah Ta'ala bagi arahan daripada langit, semua malaikat akan pingsan. Sebab dia akan dengan dentuman, maka semua akan pingsan, malaikat pingsan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga bila hilang rasa takut daripada hati mereka, malaikat cuma akan tanya kepada malaikat Jibril, qalu madza qala rabbukum, apa Tuhan kamu telah katakan? Qalul haqq wa huwal aliyyul kabir.
qalul haqq. Allah Ta'ala telah mengatakan kebenaran. Maka Allah Ta'ala, maka malaikat Jibril dia akan bawa arahan tu daripada langit yang lebih tinggi ke langit yang lebih rendah. Kemudian malaikat Jibril kata, wahai malaikat, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh. Sebenarnya Allah Ta'ala telah mencintai si fulan, maka kamu semua pun cintalah si fulan. Maka malaikat pun semua kata, ya Allah, wahai Jibril, saksikanlah sebenarnya kami cinta si fulan. Apa sambungan hadis ini? Nabi kata, fayudha'ul qabul fi dunya. Maka dia diterima di muka bumi ni. Ahli sunnah, orang salih akan sayang dekat dia. Itu kelebihan. Tapi kalau Allah Ta'ala bila benci si fulan, inna Allah idha abghadha fulanan da'a Jibril. Allah Ta'ala bila benci si fulan, Allah Ta'ala akan panggil Jibril juga. Dia kata, ya Jibril, inni ubghidhu fulanan fa'abghidhu. Aku benci si fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril kata, ya Rabb, inni ushhidu, sungguhnya aku bersaksi bahawa ishhiduka bi anni ubghidhu fulanan, sungguhnya aku bersaksi, ya Allah, aku memang benci si fulan, bi bughdika ya Allah, kerana kebencianmu kepada dia, ya Allah. Bahawa. Maka lepas tu malaikat Jibril sekali lagi dia akan turun ke langit yang lebih rendah. Dia akan kata, wahai sekalian malaikat, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci si fulan, dan aku juga benci si fulan, maka kamu semua bencilah si fulan. Allahu Akbar. Bayangkan juta-juta malaikat semua benci dia. Allah musta'an. Allah musta'an. Lepas tu kita kena jauhi benda-benda yang menyebab kebencian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa benda menyebab kebencian Allah? 4 benda. Apa dia? Syirik, kufur, nifaq. 5 benda. Syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. 5 penyebab kemurkaan Allah. Syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Dia punya ranking tu, ikut ranking tu. Syirik dengan kufur satu level sebenarnya. Diasingkan kerana nak memberi perhatian kepada syirik. Ataful 'am 'ala al-khas, bahasa Arab begini. Okey. Syirik, kufur. Sedangkan syirik tu kufur tak? Syirik tu kufur. Tapi kita asingkan sebab apa? Supaya beri perhatian kepada dalam masalah kufur tu, syirik yang paling bahaya sekali, paling besar sekali. Macam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kamu 7 dosa yang membinasakan. Yang kita pertama, asyirku billah. Kemudian Nabi sebut apa yang kedua? Sebab betul saya bagi hadiah, biasa taklim bagi hadiah. Tak. Lafaz hadis, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kamu 7 dosa yang membinasakan. Saya ingat. Nabi sebut pertama al-isyraku billah, syirik kepada al-syirku billah. Kemudian Nabi sebut apa? Was-sihr. Sihir. Bukankah sihir itu syirik kepada Allah? Kenapa diasingkan? Kerana perhatian tentang pada banyak-banyak benda syirik itu, sihir yang paling bahaya. Macam juga tadi, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, nifaq. Nifaq juga termasuk dalam kufur, tapi diasingkan kerana memberi perhatian kepadanya, dan juga bid'ah dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini menyebabkan dibenci Allah Ta'ala. Maka bila dia benci, malaikat benci, itu yang Allah Ta'ala kata dalam Quran dan surah Al-A'raf, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil hayat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut orang yang sombong daripada ayat-ayat kami, Nabi ayatina wastakbaru anha, dia orang yang kufur pada ayat kami, mendustakan ayat kami dan sombong. La tufattahu lahum abwabus sama, langit takkan terbuka bagi dia.
dalam huraian hadis ni panjang. Maksudnya roh tu bila meninggal dia akan dibawa ke langit. Kalau roh orang soleh, dia kata, siapa ni? Dia kata, fulan bin fulan. Malaikat yang jaga langit pertama tu kata, fulan bin fulan, kami kenal. Ahlan sahlan. Cerita dia, macam mana dia kenal? Tadi hadis tadi, bila dah umumkan tadi kan, aku cinta si fulan, sayanglah kamu fulan. Jadi malaikat pertama akan kenal dia. Dan malaikat tu pula, dia akan asyur dia pula, bawa dia pula naik ke pintu langit kedua, bagi salam, assalamualaikum, sama aku si fulan, dah apa, fulan bin fulan, kenal. Sampai ke naik ke 7, Allah Ta'ala kata, kembalikan roh dia dengan baik, bagi dia pakaian syurga, lubang dia, kubur dia, taman-taman syurga, dan bukakan pintunya syurga. Dia nampak syurga dalam mata dah. Lalu dia kata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, cepatlah jadikan hari kiamat. Ya Allah Tuhanku, cepatkanlah dirikan hari kiamat. Tak sabar nak hari kiamat dah. Adapun ahli maksiat, tak, lubang-lubang neraka, kata Rabbi la taqimis sa'ah, la taqimis sa'ah, wahai Tuhanku, janganlah kamu jadikan hari kiamat. Ila akhir hadis. Hadis tadi sambung lagi doa dari Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Sisi kedua doa ni, iaitu cinta orang yang mencintai kamu, iaitu jadikan ya Allah, kami ni cinta orang yang cinta pada Engkau. Tadi ya Allah masukkan aku perasaan, kan? Ya Allah, yang pertama tadi, ya Allah jadikan orang yang sayang ke Engkau sayang dekat aku juga. Sisi kedua, maksud doa tadi, iaitu ya Allah masukkan ke dalam hatiku sifat cinta kepada orang yang sayang kepada maksudnya apa? Cinta orang saleh. Dia nampak orang pergi masjid, seronok pergi masjid. Dia kata, apa pula ramai buat jam je petang-petang, nampak? Ada masalah. Kenapa lah Jumaat ni kan jam orang semua 3 jam, pukul 12 atau 3, tak produktif orang Islam apa. Tukarlah sebenarnya Jumaat hari Sabtu. Kan pernah keluar dekat Indonesia sekarang tak ada cadangan daripada seorang yang liberal. Bukan dia suruh cuti hari Jumaat, dia suruh tukar sebenarnya Jumaat hari Sabtu. Allah Ustaz, solat Sabtu Yahudi. Nah, jadi dia tak suka nampak orang pakai hijab, asalnya pakai tudung, bukan pakai niqab. Oh bagus ni, Masya Allah. Bukan periri macam ninja je. Saya ni bukan tak pakai niqab, saya ni takut kalau saya pakai saya tak istiqamah. Ada senang tu alasan juga. Macam bagus lah, dia sokong lah kan. Dia periri pula orang. Bagus lah, tak apa kan. Nampak orang simpan janggut, Masya Allah. Ni kan, janggut lurus macam Tok Sami mana kan. Dia periri lagi. Jadi kita sokong hubbak, kita mesti ada rasa cinta. Sebab itulah kita selesai doa boleh. Betul, dalam syurga ada tak rasa jealous? Tak ada. Allah Ta'ala dalam Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri tahtaha al-anhar. Dan kami cabutkan dalam hati manusia ini ada rasa jealous sikit pun tak ada dalam syurga. Kenapa? Sebab sayang dia pada orang. Maksudnya isteri pun takkan jealous kat suami walaupun ada banyak bidadari. Tak ada rasa isu jealous. Dan sebab apa? Allah Ta'ala telah cabut dalam hatinya. Sebab itulah barakallahu fiik, bila kita doa Nabi ajar kita pada, yang Quran ajar dalam surah surah apa Ustaz? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami ya Allah, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunkanlah kami dan ampunkanlah orang yang telah mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghil ni ada something tak puas hati. Ghil, itu ghil. Bukan dia benci tau. Ghil macam tak puas hati kan, habis ni Afsal ni tak, ghil ni iri hati sikit pun. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Betul kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Mimiyah, dalam dia punya syair Mimiyah. Syair semua habis dengan huruf Mim. Dia kata, di mana sahaja matahari terbit
di sana ada ahli sunnah, maka sampaikan salamku padanya. Kata sebagian salaf lagi, bila matinya seorang ahli sunnah, seumpama hilanglah satu bahagian daripada jasad. Meninggal seorang je ahli sunnah, hilang satu bahagian daripada jasad. Jadi orang Islam mesti ada perasaan wa hubba man yuhibbuk, dan last sekali wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cintakan amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Wa qarrabani ila hubbik. Maka Nabi kata innaha haqqun. Nabi kata Allah Ta'ala pada Nabi yang baca doa tadi, maka Allah Ta'ala kata innaha haqqun. Kata Nabi SAW, Nabi SAW kata innaha haqqun, mimpi ini adalah benar. Fadrusuha, belajarlah doa ni. Fa'allimuha, kemudian ajarkan hadis ini. Jadi saya dah belajar hadis ini, sekarang saya dah sampaikan hadis ini macam mana Nabi suruh kita sampai. Barulah kita baca doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa in aradta fitnata qaumin wa tawaffani ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sekali ini saja saya minta tazkirah. Ada masa 5 minit, tapi ini tazkirah saya ni. Sekolah pun kak boleh pergi. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz Ahmad macam mana? Soal jawab. Apa? Kalau ada lah. Kalau tak ada, sekali lagi saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.